tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Selepas daripada istighfar 3 kali, hendaklah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ni kita sebut mengikut apa yang disebut oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dan dibaca pula ayatul kursi. Ayatul kursi. Selepas daripada Allahumma antas salam, maka hendaklah membaca ayatul kursi. Baik, pertama sekali, adakah lafaz zikir lepas sembahyang kita sebut yang macam ni? Maksudnya apa? Lepas kita bagi salam tu, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, ayat kursi. Ada buat macam tu tak? Tak. Kita ada baca bacaan-bacaan yang tertentu. Kan? Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni Syekh Daud Fatani dia tak sebut lagi yang tu. Kan? La ni kita baca apa yang dia tulis. Kan? Apa yang dia tulis. Dan pertama sekali kita nak kena faham apa dia? Apa hukum membaca zikir-zikir lepas sembahyang? Apa hukum dia? Sunat. Yang ni dulu. Pasal apa? Yang ni kalau dia tak tahu nak jawab, rosak. Kan? Karut. Tak percaya test seorang-seorang. Ni abang. Ni, lepas salam kita duk zikir, apa hukum dia? Dia kata makruh. Nampak? Karut lah. Itu yang kita dah sebut Ustaz tu. Karut. Ustaz macam mana boleh jadi karut Ustaz? Buat contoh tengok. Ni contoh pertama. Boleh dia kata makruh. Makruh Ustaz. Oh, makruh ha? Okey. Kita dapat dah satu jawapan tuan-tuan. Dia tanya abang kedua. Abang kedua, apa hukum? Dia kata haram. Oh. Nampak tuan-tuan? Kita nak kena jelas itu dulu. Okey. Kesimpulannya, jawapan sebenar adalah sunat. Kan? Sunat. Tu. Tak mahu. Yang lain-lain semua jadi karut abang masak kan? Sunat. Oh, sunat. Kalau tak macam tu, saya ingat wajib. Oh, rupanya sunat. Oh, habis saya cabut lah. Rugilah. Pasal apa? Pasal tak buat sunat tu rugi. Wajib, seperti ulama kita sebut apa dia? Wajib adalah modal kita meniaga. Wajib. Jadi ibarat je, ibarat kan. Sunat adalah keuntungan. Siapa meniaga tak mau untung? Oh, saya Ustaz. Saya apa? Pasal mengisi masa Ustaz. Kaduk saja jadi perlu tak keluar. Tuan buat apa? Meniaga. Tuan tak mau untung? Memang saya tak mau untung. Agak-agak nak untung, saya tak mau. Saya tutup kedai. Tak ada siapa meniaga tak mau untung. Kan? Jadi laba keuntungan itu sunat. Dan jangan perkecilkan sunat. Walaupun sunat itu kecil je. Kecil pun jangan kita pelekehkan. Pasal apa? Pasal ni siapa buat? Nabi. Jangan buat main. Kan? Satu orang yang Allah Ta'ala paling kasih. Siapa buat seperti yang hamba dia yang paling dia kasih tu, faham sendirilah apa Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Kan? Banyak tentang kelebihan kita melakukan sunat-sunat. Tuan-tuan buka sendiri dalam perbahasan itu. Yang akhirnya, Allah, aku tak buat rugilah selama ni. Nampak tuan-tuan? Baik, jadi ceritanya, tidaklah berdosa siapa yang bangun tidak berzikir lepas sembahyang, tidak berdosa. Tetapi maka dia rugi. Dia rugi. Tapi dia tak rugi juga. Pasal apa? Pasal dia keluar ada sebab. Dia keluar ada sebab. Tapi kalau dia keluar untuk menyembang kat luar, dia rugi. Pasal apa? Pasal hang tunggu, hang berzikir, hang dapat pahala. Ni habis-habis salat tu keluar. Ya kita tak tahu tak apa, kita sangka baik. Sangka baik. Pasal apa sangka baik? Pasal kita tak tahu apa, duduk berdiri depan kita ni pintu kaca. Duduk menyembang kat luar, ada kopi pula, siapa jamu depa. Oh, yang tu tak kena. Kita pun duduk lapang perut, tiba-tiba tengok kopi depa duduk syuruk kan. Baik. Jadi yang tu yang pertama. Apa dia? Hukum zikir selepas solat. Sunat kan? Sunat. Kecuali kalau seorang itu dia nazar.
Oh, habis cari pasal yang tu. Kan? Dia kata kalau saya kan, didapati saya tidak positif. Kan? Ni lagi nak pitih, panggil pula. Loh, hari tu kena dah, kena lagi. Kan? Oh, dia begitu. Tak apa. Kan? Kalau lah tak positif lah, kesihat, selamat. Kan? Saya nak wirid lepas semayang. Sampai habis Nabi berdoa, barulah saya keluar. Oh, yang tu dah jadi wajib. Pasal apa? Nazak. Nazak lah yang pada-pada lah. Kan? Begitu. Allah Ustaz, itu senang. Senang baik. Pasal apa? Pasal kalau tak buat, nak kena bayar pula kafarah dia. Kan? Nazak jangan buat main. Baik. Jadi, habis daripada Allah mantas salam, kan? Dia sebut di sini apa dia? Iaitu membaca ayatul kursi. Tertib. Kita sebut sebagai tertib. Ustaz, ni saya tak sebut macam tu Ustaz. Ada lagi Ustaz. Lambat lagi nak baca ni. Nak baca ayatul kursi ni lambat lagi. Kan? Baik, kita ambil yang kedua pada. Yang pertama tadi, apa hukum membaca zikir lepas sembahyang? Sunat. Yang kedua, tidak wajib tertib. Tak wajib tertib. Tapi yang selama ni, yang kita duduk dengar lah sana sini, serupa macam tertib kami. Kan? Dia begitu. Dia tidak wajib tertib. Ni siapa kata? Ulama kata. Kan? Maksudnya apa? Maksud lepas ni mesti yang ni. Lepas ni mesti yang ni. Kan? Cumanya ulama sebut apa dia? Oleh kerana ada hadis yang Sauban punya tadi tu, habis daripada solat Nabi istighfar Allah mantas salam, maka ulama kata betul tidak wajib, tetapi eloknya yang ni dulu. Eloknya yang ni dulu. Kan? Iaitu istighfar 3 kali, Allah mantas salam, lepas pada tu tak ada masalah lah kalau kita tak tertib. Kan? Allah mantas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tak apa, orang lain semua tak ada masalah. Pasal apa? Pasal dia praktik sungguh. Tak saja mengaji, tiba-tiba dia praktik terus. Kan? Habis yang tu ayatul kursi. Tak boleh nak marah pula. Pasal apa? Pasal baru mengaji je. Ini dia kata apa? Ayat kursi. Kan? Tapi ada seorang tu dia gelisah confirm tak main kuliah. dia kata apa karut, dia kata ayat kursi pula ni tak kira ni. Dia dok kira tertib tu. Padahal kita habaq dah tertib tu tidak wajib. Kalau dia nak bawa terus dengan subhanallah 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 kan, alhamdulillah pun tidak ada masalah. Pasal apa? Tidak wajib tertib. Kan? Dia begitu. Hanya tu yang kita sebut tadi, istighfar 3 kali Allah mantas salam. Kan? Ini kena, kalau kita ibarat sebagai apa? 1 dan 2. Tapi ada setengah kitab dia kata zikir sunnah lepas solat, dia tak kata 1 dan 2, dia kata nombor 1. Saya tengok nombor 1 apa dia? Rupanya nombor 1 tu dua-dua dia omel sekali. Apa dia? Iaitu istighfar 3 kali dan Allah mantas salam. Dia bawa sekali dalam nombor 1. Kita faham. Maksud dia kita faham. Kan? Pasal apa? Pasal 2 ni dia main dalam 1 hadis. Bukan hadis yang berbeza. Oleh kerana tu dia bawa 2 sekali, dia tak ini nombor 1. Dan ada setengah kitab lain, kan, susunan zikir sunnah lepas solat, nombor 1 istighfar, nombor 2 Allah mantas salam. Kan? Ni pun kita tahu bahawasanya dia ambil daripada hadis tu juga. Kan? Dia tak ni nombor 2. Pun tak ada masalah apa. Sama ada bawa 2 sekali tak nombor 1 ataupun dia asingkan ni nombor 1 ni nombor 2. Kan? Kenapa? Kerana dia main dalam 1 riwayat. Namun apa yang berlaku? Yang berlaku tidak menyebut macam tu, sebaliknya sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, lepas istighfar. Tidak. Betul? Ini yang berlaku. Sedangkan 2 ni dia main sekali sampai ulama kata ni nombor 1, 2 tu. Ada ulama lain kata ni nombor 1, ni nombor 2 Allah mantas salam. Lepas tu barulah sama ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal ayat kursi dan sebagainya. Nampak? Jadi saya tidaklah kata 85% umat Islam Malaysia ini tidak meletakkan Allah mantas salam nombor 2.
Bahkan tak nombor berapa tak tahu lepas pada tu. Kan? Saya tak kata macam tu, tapi saya kata ramailah yang buat macam tu. Pasal apa kata ramai Ustaz? Surau mana, masjid mana, negeri mana, kampung mana, qaryah mana kita pergi, macam tu dia baca. Lepas istighfar, tak sebut lagi Allah mantas salam. Kan? Sebut yang lain dulu, berapa, lepas tu barulah Allah mantas salam. Kan? Ini dijelaskan oleh, ni saya bawa kitab dia, cuma saya tak mau buka, membaca sini, cuma saya dah ringkas dah, kan? Iaitu kitab I'lamul Anam. Kitab ini, Ustaz kami lah, Profesor Dr. Nuruddin Itar. Dia mensyarahkan kitab Bulughul Maram, kitab Ibnu Hajar. Nama dia I'lamul Anam. Di sini dia sebut bahawasanya kedudukan nombor 2 ni apa dia? Dia kata berdasar pada hadis itu, Allahumma antas salam. Yang saya ringkaskan dalam buku yang kita dah terbit, Zadul Musalli. Kitab Zadul Musalli, susunan saya kita sebut sini pada muka surat 15. Kata Syekh Nuruddin Itar, alladhi yunasabu an yaqula ba'da salam al-istighfar thalathan. Dia kata yang tepatnya lepas daripada memberi salam itu istighfar 3 kali, summa kemudian Allah antas salam. Pasal apa? Hadis tadi. Itu dalil dia. Summa lepas daripada Allah antas salam wa minka salam tabarak tadzal jalali wal ikram. Kemudian dia kata ba'dahuma, maksud lepas istighfar 3 kali dengan Allah antas salam itu, kan, merujukkan huma tadi itu, at-tauhid al-mazkur fil hadis. Kalimah tauhid. Tauhid itu bermula dengan la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd sampai habis itu. Itu dia kata lepas daripada Allahumma antas salam. Jadi susunan yang selama ni yang kita dah sebut tidak menepati hadis, kan. Itu Ustaz macam mana apa hukum dia? Tidaklah haram, tidaklah berdosa, kan. Begitu kita nak sebut tentang sunnah-sunnah, kan. Takkan bila kita duk sebut tentang atau kita duk bicara tentang sunnah ni, apa Ustaz? Kata sunnah ni tak sunnah, kan? Jadi kita nak terang yang tu je, kan? Habis tu kalau nak buat juga yang biasa tu, tak usah duk bertelagah lah. Pasal apa? Hukumnya adalah sunnah.